Suratus Salatin episod ketiga. Mana kan? Oh, ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada para sahabat, member yang sudah setia dengan channel ini di Ibn Rijal. Kita masih lagi di dalam siri Suratus Salatin. Pada malam ini kita akan menyambung episod kita yang ketiga. 2 hari saya tidak bersiaran kerana ada urusan dan berkaitan dengan pekerjaan, dan juga malam kemarin saya buat live di page Ibn Rijal Facebook. Tengok malam ni kemungkinan saya akan upload siri ni dan seterusnya kita akan sambunglah setiap hari. So malam ni merupakan episod yang ketiga. Saya nak sambung cerita saya. So malam ni perbincangan kita adalah berkaitan dengan apakah yang berlaku seterusnya. Malam ni kita nak masuk kepada sejarah Singapura versi Suratus Salatin. Dan perbincangan ini merupakan perbincangan yang menarik. Kisah ini merupakan kisah yang saya kira penuh dengan kiasan, penuh dengan makna yang tersirat dalam kalangan kreativiti bangsa Melayu ini. Baik, kita dah cerita hari itu tentang Seri Tribuana, yang mana dia telah pergi ke Bentan, bertemu dengan yang kita sebut sebagai Maharani ataupun raja perempuan yang besar, yang disebut sebagai Wan Seri Beni. Dan kalau tuan-tuan masih ingat tagline yang digunakan oleh Wan Seri Beni ketika mana menjemput Seri Tribuana datang ke istananya itu, iaitu apa? Adinda empunya sembah, bonda empunya salam. So Seri Tribuana ni dia jadi anak angkat kepada Wan Seri Beni, iaitu Maharani di Bentan. So lama dia duduk di Bentan, kemudian dia membawa isterinya itu untuk tinggal di sana, kemudian pulang ke istana mereka. Itu proses biasa berlaku, masa berganti masa lah. Sampai satu ketika Maharaja Seri Tribuana ini dia beritahu dekat pembesar-pembesar dia nak pergi ronda lah. Ini ialah dia suka ronda tengok negeri. So kali itu mereka pergi ke satu kawasan yang disebut sebagai Tanjung Bermayan. Saya tak sure dekat mana Tanjung Bermayan itu, tetapi kalau dalam Suratus Salatin menyebut bila mereka sampai di kawasan Tanjung Bermayan, mereka singgah di satu kawasan disebut sebagai Bemban. Bemban ini kalau merujuk kepada peta hari ini, sefaham saya dia berada di Melaka. Bemban ni di dalam wilayah Jasin, dalam daerah Jasin di negeri Melaka, dan saya kerap pergi di sana. Saya ada kawan duduk di Jasin. Dan di Bemban ini ada satu benda yang menarik dekat Bemban ini. Dia ada air panas semula jadi, tapi dia tak seperti di Lenggung semua tu. Dia tak sebesar itu. Tapi dia macam sumber air panas, dan pemilik tanah kot, saya tak sure pemilik tanah ataupun majlis daerah membangunkan sebagai sebuah tempat yang menarik. So nanti air panas tu dialirkan, dia buat berbilik-bilik macam di Jepun tu. Dan air panas di Bemban ini istimewa, antara yang terbaik di dunia saya boleh katakan. Kerana belerang daripada air panas di Bemban ini merupakan belerang hijau yang merupakan mineral yang sangat baik untuk kulit. So tuan-tuan boleh pergi kolam air panas di Bemban. Saya selalu pergi dulu. Lepas tu cokoh macam ni. Cokoh ni. Okey. Jadi mereka pergi di Bemban, wilayah itu. Kemudian diceritakan dalam Suratus Salatin bagaimana permaisuri isteri kepada Seri Tribuana ini minta izin untuk pergi ronda ke pantai. So saya pun tak sure pantai, kalaulah Bemban itu merujuk kepada Bemban yang di Melaka. So pantai terdekat mungkin dalam area-area dalam kawasan Melimau semua tu, sebab di situ ada pantai untuk kita ambil boat, kita pergi ke Pulau Besar di Melaka. So area itu memang ada pantai, tapi tak sedekat itulah, tapi ada pantai. So permaisuri dengan dia punya dayang-dayang pergi di pantai, pergi kutik-kutik kerang apa semua tu. Dan Seri Tribuana ni ajak beberapa orang pendekar dan panglima dia untuk masuk ke hutan untuk berburu. Itu antara hobi golongan raja dulu. So cerita yang menarik adalah bila mana mereka berburu itu, Seri Tribuana melihat rusa yang sangat cantik. Kisah dia macam kisah di Melaka zaman para Meswara, tapi kita tengok dulu. So dia melihat rusa yang sangat cantik. Rusa dia tak lihat masa ni. Sorry, saya minta maaf. Azan.
Saya pause Ustaz pasal azan. PKP tak boleh pergi masjid Ustaz. Azan. Saya pause Ustaz. Okey, selesai azan alhamdulillah. Tadi ucapan azan sebut sallu fi buyutikum, menandakan ialah PKP. Solatlah kamu di rumah kamu. Baik. Saya nak sambung. Rusa betul rusa. So bila masuk ke hutan itu, Sri Tribhuwana melihat satu rusa yang sangat cantik. Kemudian dia ambil lembing, dia rejam ke arah rusa tersebut. Dalam hikayat disebutkan lembing, bukan panah. So bila dia lembing sekali, rusa tu kena dah. Sepatutnya dia dah collapse dah. Tetapi rusa tu masih lagi bangun untuk berlari sampai dia ambil lembing yang kedua, dia rejam kali kedua, barulah rusa tu jatuh. So dia merasakan tanah ni tanah tempat hidupan yang kuat-kuat di sini, dia kata. Kemudian dia berjalan lagi sampai ke tebing pantai. Keluar daripada hutan sampai ke tebing pantai, dia nampak satu batu yang sangat besar. Maka dia ragah, orang utara kata ragah lah. Orang bahasa baku kata dia panjat naik batu tu, dia naik sampai ke atas, dia nampak di sebelah seberang. So dia nampak di sebelah seberang itu, dia nampak putih ya, sangat cantik. Maka dia tanya kepada para pembesar dia, pulau apakah di seberang sana itu? Maka pembesar dia mengatakan di sana adalah Temasek. Belum ada kerajaan, tetapi di sana kami sebut sebagai Temasek. Maka kata tuanku, beta teringin nak pergi sebab terlalu cantik tempat dia. So maka para pembesar menyiapkan perahu, menyiapkan sampah-sampah, but-but semua ni untuk pergilah ke Temasek. So maka mereka berangkatlah rombongan para pembesar lelaki ni bersama dengan Sri Tribhuwana untuk pergi ke Temasek. Temasek itu hari ini merujuk pada Singapura lah. Semasa di pertengahan jalan, semasa di pertengahan lautan itu, mereka naik laut. Masa tu tak ada tambak Johor lagi. Apa nama ni, jalan naik bot semua ni. Sampai di pertengahan lautan itu disebutkan dalam hikayat Sulalatus Salatin bagaimana kapal mereka dipukul oleh ribut. Dipukul oleh ribut yang sangat dahsyat. Sampai terlalu dahsyat lah. Nak abang bagaimana dunia dahsyat dah sampai terlalu dahsyat. Apa nama ni, kemudian bila kapal mereka dipukul oleh ribut yang sangat dahsyat. Kemudian baginda tuanku Sri Tribhuwana menitahkan agar barang-barang kelengkapan apa yang ada atas kapal ni, saya tak sure lah kapal besar mana ataupun perahu macam mana, tapi senang kita sebut sebagai kapal lah kan. So baginda tuanku Sri Tribhuwana menitahkan agar barang-barang yang ada di atas kapal ni adalah kelengkapan perang, kelengkapan macam lembing semua ni kita ada ni, barang-barang makan semua ni kita lempak ke laut sebab berat. Kita tak mau pergi nanti, bila terlalu berat nanti akan menyebabkan kapal kita akan karam. Sebab air masuk makin banyak sebab bila lautan dengan angin air masuk ke dalam kapal. So buang. Tapi lagi buang lagi bertambah air. So sampai tahap kapal nak karam dah. Ketika itulah satu orang lelaki disebutkan dalam Sulalatus Salatin, satu orang lelaki tak tahu siapa, tak disebutkan dengan nama, salah seorang daripada pembesar baginda mengatakan kepada baginda Sri Tribhuwana, mengatakan, tuanku, Patik merasakan benda yang patut dibuang bukanlah semua benda ini, bukanlah semua kelengkapan, barang-barang makan, barang-barang perhiasan, barang-barang senjata ni, tetapi Patik merasakan sebab kalau kita buang semua pun nampak macam air lagi masuk banyak dan kapal kita hampir karam. Patik mohon keizinan tuanku untuk mencadangkan agar yang dibuang itu adalah mahkota tuanku yang di kepala itu, lambang kebesaran diraja itu, kena dibuang. So kebaikan Sri Tribhuwana ini, dia menerima pandangan rakyat meskipun yang disuruh buang itu adalah mahkota kerajaan dia. Dia memiliki kerajaan Palembang, dia memiliki kerajaan Bentan yang mana mak angkat beliau Wan Sri Beni bagi ya. Tetapi itu demi orang kata menunjukkan sifat rendah dirinya, humble-nya Sri Tribhuwana ini, maka dia terima pandangan rakyat jelata, maka dia ambil mahkota dia itulah, saya tak sure macam mana bentuk mahkota itu, tapi dia sebutkan sebagai mahkota dia itu, dia ambil dan dia buang ke laut. So bila sejurus dia buang, maka ribut itu reda. Dan kapal mereka kembali stable macam biasa balik. Saya ada pandangan peribadi saya tentang kisah ini. Saya merasakan itu mungkin unsur kiasan nak bagi tahu untuk seseorang raja itu pergi ke sebuah negeri yang lain, untuk mendapatkan sebuah tanah yang lain, untuk mendapatkan anugerah yang lain. Sebab nanti kita akan ceritakan Temasek itu dapat dekat dia, dapat dekat Sri Tribhuwana. So dia perlu mengorbankan benda dia yang lama. Dia perlu menanggalkan kebesaran dia. Dia perlu menurunkan, membuang segala kebanggaan, pangkat,
kedudukan yang dia ada. So bila dia dibuang mahkota itu, maka dia adalah sama macam panglima-panglima yang lain. Baginda adalah sama dengan rakyat jelata yang lain yang berada di atas kapal. Saya merasakan demikian. Itu peribadi saya bila saya melihat apakah maksud di sebalik cerita ini. Maka dia buang mahkota itu jatuh ke laut, maka baginda adalah sama dengan orang lain. Maka berlabuhlah mereka itu dekat pantai Temasek, ataupun Temasek sekarang di-refer sebagai Singapura. Bila sampai ke Temasek, berlabuh di pantai, baginda melihat pasir pantai itu sangat putih dan cantik. Maka baginda berjalan masuk meneroka ke dalam hutan, ke pulau tersebut. Baginda menyaksikan satu ekor binatang yang sangat besar, yang disebutkan dalam hikayat Sulalatul Salatin ini. Binatang tersebut badannya hitam, kepalanya merah dan dadanya putih, yang sangat besar. Maka bila sekali tengok binatang ni, dia ada gerun dia ada pride dia. Maka sangat kagum baginda melihat binatang ini dengan ketangkasan, dengan suara binatang tu yang sangat bengih. Maka binatang itu melihat rombongan tuanku ni, dia berjalan, dia tak menyerang, dia berjalan masuk ke hutan, dan binatang itu raib ataupun hilang di depan mata tuanku Seri Tribuana ini sekelip mata. Maka tuanku merasakan menarik. Maka baginda tuanku Seri Tribuana ni tanya kepada para pembesar dia, binatang apa yang kita tengok itu? Maka kata para pembesar dia, itu adalah sejenis singa, seekor singa. Maka baginda mengatakan, tempat ni ada orang tak? Tidak ada siapa kerajaan lagi. Maka tuanku kata, beta nak ambil wilayah ini dan beta namakan sebagai Singapura. Okay? Dia bukan singa yang berpura-pura, bukan. Dia pura ni dulu banyak nama pura di belakang. Saya tak sure maksud dia apa. Sebab dulu ada tempat nama Tanjung Pura dan sebagainya. So mungkin pura tu ada membawa maksud tertentu. Tapi singa tu sempena singa yang dilihat oleh Seri Tribuana. Ini dalam versi Sulalatul Salatin. So dinamakan negeri itu sebagai negeri Singapura. So maka memerintahlah Seri Tribuana di negeri itu. Dia buka satu lagi negeri baru, Seri Tribuana. Itu yang saya katakan tadi. Mungkin sebab itulah diperintahkan agar dibuang mahkota dia dulu di dasar laut, agar jangan dia pijak di bumi Singapura itu sebagai seorang raja, tetapi sebagai seorang manusia, sebagai seorang hamba yang akhirnya membuka negeri yang menjadi raja di Singapura. Maka memerintahlah kerajaan Singapura ni lama Seri Tribuana ini. Namun sekali-sekala baginda akan pulang ke Palembang. Dan sekali-sekala baginda akan pulang ke Bentan. Nampak betapa besarnya wilayah Seri Tribuana ini. Bagi yang tak berapa clear siapakah Seri Tribuana ini, boleh lihat balik daripada episod yang pertama. Sebab saya memang rangkumkan cerita ini sebab bersiri dan dia ada kesinambungan dia tertentu. So tuan-tuan akan faham cerita ni nanti. Maka Seri Tribuana pun lama memerintah Singapura. Dia ada dua orang putera lelaki, yang mana puteranya itu dikahwinkan dengan cucu Wan Seri Beni, mak angkat dia. Kan mak angkat dia Maharani Bintan, mak angkat dia ada anak, ada cucu perempuan. Cucu dia itu dikahwinkan dengan dengan salah seorang daripada putera dia kahwin. Okay, kenapa ini berlaku? Kalau mitos-mitos lah, kalau benar-benarlah. Tetapi saya melihat di sudut kiasan dia, di sudut pengajaran dia. Sebab tu saya katakan Sulalatul Salatin ini full of pengajaran. Bagi saya kisah ini juga menceritakan kepada kita tentang hukum-hukum fiqh. Di mana walau bagaimana Seri Tribuana menghormati dan menyayangi Wan Seri Beni sebagai mak angkat dia, bonda dia, tetapi mereka itu tidak ada hubungan kekeluargaan. Mereka itu tidak ada hubungan darah. So boleh kahwin, tidak ada masalah. So kerana itulah dianjurkan cerita ini agar anak dia ini, anak Seri Tribuana ini kahwin dengan cucu Wan Seri Beni. Nak menandakan kepada kita bahawasanya anak angkat, mak angkat, keluarga angkat ni tidak ada masalah, tidak ada hubungan darah ni boleh kahwin. Sama macam kisah di dalam hadis, di dalam sirah baginda Nabi SAW tentang kisah tentang Zaid bin Harithah yang merupakan anak angkat Nabi. Kita dah cerita benda tu dalam siri sebelum-sebelum ini. Ini benda yang ini cerita yang menarik tentang hikayat Melayu ini. Kalau dia benar-benarlah saya kata tadi. Kalau dia sejarah-sejarah lah. Kalau dia mitos-mitos lah. Kalau dia kiasan-kiasan lah. Tapi yang saya lihat dari sudut perspektif saya adalah dia mengajak kita, di samping mengajak kita tentang sejarah dan kisah-kisah, dia juga mengajak kita tentang hukum fiqh, iaitu boleh kahwin dan sebagainya itu. So timbullah pemahaman bahawasanya anak angkat, keluarga angkat ni boleh pegang, tak ada masalah, dan tak boleh. Sebab itulah boleh kahwin. Okay? Kalau dia benar, bermaksud zaman itu mereka telah mempraktikkan agama yang benar. Baik. So bila kahwin, anak Seri Tribuana ini membesar dan mewarisi tahta Singapura. Singapura ini dapat kepada anak dia ini,
anak Seri Tribhuwana ni yang berkahwin dengan cucu Wan Seri Benih. Anak dia inilah yang menjadi yang diberikan Singapura oleh ayah dia, iaitu Seri Tribhuwana itu. Anaknya itu memakai gelaran Paduka Seri Pikramawira. Paduka Seri Pikramawira. Saya ulang lah. Paduka Seri Pikramawira. Itu nama anak Seri Tribhuwana. Macam susah nak hafal nama-nama ni, tak apa. So saya akan sebut Pikramawira. Pikramawira ni adalah raja baru di Singapura yang merupakan anak kepada Seri Tribhuwana itu. Okey. Baik. So bila dia diangkat menjadi raja di Singapura, so ayah dia menitahkan agar dia perlu mengambil satu orang bendahara. So, bendahara yang dilantik ketika itu adalah bendahara Tun Pepatih. Memang digelarkan dengan gelaran Tun Pepatih, tetapi disebutkan dengan Tun Pepatih Pemuka Berjajar. Okay. Tun Pepatih Pemuka Berjajar ini menjadi bendahara kepada Pikramawira. Tapi harus diingat, dalam episod sebelum ni saya dah katakan, Demang Lebar Daun pernah bersumpah setia dengan Seri Tribhuwana. Di mana pun tuanku jadi bendahara ni, jadi raja ni, keturunan Patik naklah jadi penasihatnya. So nak menjaga sumpah setia itu, maka dibuat satu lagi jawatan disebut dalam Sulalatul Salatin sebagai Perdana Menteri, yang mana Perdana Menteri itu kedudukannya sama level dengan bendahara, ataupun dalam istilah hari ini kita boleh katakan sebagai presiden, yang mana dilantiklah keturunan daripada keturunan Demang Lebar Daun tadi, iaitu disebut dengan gelaran Tun Pepatih Pemuka Selular, Tun Pepatih Pemuka Sekalar. Tun Pepatih Pemuka Sekalar dengan Tun Pepatih Pemuka Berjajar menjadi bendahara dan Perdana Menteri kepada suatu orang raja Singapura yang baru yang bernama Pikramawira. Setakat tu clear. Okay. Tak apa, kalau nama tu macam pening tak payah hafal, tak apa. Tapi saya nak beritahu, warisan itu dikekalkan. Ada orang kata kepada saya, bila mana dilantik Perdana Menteri baru Singapura itu satu orang Melayu, adakah Perdana Menteri itu adalah keturunan Demang Lebar Daun seperti mana yang tercatat dalam hikayat Sulalatul Salatin? Sebab menghormati hikayat itulah, menghormati sumpah itulah, mereka kena ambil juga Perdana Menteri Melayu meskipun keseluruhan pemimpin mereka adalah Cina. Saya tak pasti sebab kalau kita nak pakaikan hujah itu, sebelum ini Perdana Menteri bukan Melayu. Saya tak sure. Okay, saya tak berani kata, tapi inilah sejarahnya. Okay, saya tak berani nak pasang-pasang sejarah dengan sejarah dengan realiti moden tanpa fakta yang konkret. Maka merintahlah mereka di Singapura, maka Singapura berkembang menjadi sebuah kerajaan yang sangat besar. Singapura menjadi kerajaan yang sangat besar, yang sangat agung, yang sangat mewah, yang tempat orang berlabuh, tempat orang berziarah, tempat para pendekar datang, para peniaga datang. Dan kisah tentang kemasyhuran Singapura ini sampailah ke telinga Raja Majapahit. Raja Majapahit ataupun disebut dalam hikayat Sulalatul Salatin pemerintah kerajaan keinderaan. Keinderaan ini dalam bahasa moden disebut sebagai kerajaan Indraloka. Tak apa, nama-nama pelik-pelik tu tak mengapai pun tak apa. Tapi poin saya adalah kerajaan orang Jawa di Majapahit dengar tentang kemasyhuran Singapura ini. Namun Singapura tidak membayar ufti, tidak menyembah kepada Raja Majapahit. Sebab sebelumnya Raja Majapahit memang menuntut ufti daripada setiap kerajaan yang berada di sekeliling negeri-negeri di bawah angin untuk bayar ufti kepada mereka, untuk menyembah mereka, untuk menghormati mereka, untuk bai'ah di bawah mereka. Tetapi kerajaan baru Singapura ini tak berbuat demikian. Maka Raja Majapahit ketika itu dia ada nama dia, tapi saya tak ingat, panjang sangat. Raja Majapahit hantar utusan dia. Kisah ni menarik. Kisah ni sangat menarik. Bila mana Raja Majapahit hantar utusan dia untuk berlayar pergi ke Singapura, membawa satu benda yang disebut dalam kitab Sulalatul Salatin sebagai tatal. Tatal ini apa? Tatal ini adalah satu batang kayu yang tatal ini sepanjang 7 depah. Tak silap saya, 7 depah. Tatal ini apa? Tatal ini adalah satu batang kayu yang diraut sampai nipis, sangat halus itu. Itu menunjukkan kehalusan, kesenian, ketelitian bangsa Jawa Majapahit ini. Itu poin dia. So bila putusan Raja Majapahit datang berjumpa dengan Pikramawira,
mempersembahkan benda ini dan membawa satu surat daripada Raja Majapahit yang di dalam surat itu tertulis ini saya tak ingat secara jelas ayat dia itu, tapi dalam bahasa moden dia kata macam ni. Ini adalah macam mana saya tak ingat secara tepat, tapi bahasa Melayu dia macam nilah. Wahai adinda, ini adalah tanda pandai kayu dalam kalangan Jawa. Bagaimana pula dengan Singapura? Macam tu lah, seolah-olah macam tu lah, macam mengecilkan, macam menganjing macam tu. Itu satu segi. Yang segi yang kedua menunjukkan bahawasanya inilah ketelitian orang Jawa Majapahit. Bagaimana kami buat kerja slow, lembut, kesabaran. Bila nak raut satu batang kayu yang tebal, nak jadi satu kayu yang sangat nipis, halus sampai dia membentuk seperti cincin. Sebab bila kita dah raut sampai jadi sangat nipis, akhirnya nipisan kayu itu akan membentuk bulatan kan, sebab saya dari kecil kan. So dia bawa bulatan itulah macam cincin. So menunjukkan kayu itu tatal ataupun nama dia tatal. Bagi dekat Raja Singapura, kata inilah kepandaian orang Majapahit, bagaimana pula dengan orang Singapura. So segi yang pertama nak bagi tahu inilah kehebatan dan ketelitian kami. Segi yang kedua nak bagi tahu inilah kesabaran kami. Segi yang ketiga nak bagi tahu inilah ketelitian kami. Bermaksud respect kami sebab kami punya orang, kami hebat sampai tahu-tahu ni macam tu. Okay? Kesungguhan, ketelitian, kesabaran. Tapi segi yang keempat ini yang dilihat oleh Pikramawira. Bila mana Pikramawira merasakan maksud yang sebenar diutuskan tatal itu adalah kerana apa? Kerana tatal itu bulat, itu melambangkan wanita, melambangkan perempuan, bulat. So seolah-olah nak memperkecilkan Singapura, nak beritahu awak ni negara perempuan. Raja awak ni raja yang pondan, yang lembut, yang tidak ada lembek ya, tak ada apa. Seolah-olah macam tu. Raja melihat maknanya begitu. So sebab memperkecilkan baginda. So dengan tujuan memperkecilkan itu, dengan tujuan nak suruh bagi tahu banyak ufti bernaung di bawah Majapahit, tak perlu nak survive seorang-seorang. Seolah macam tu, macam cerita Ip Man lah kan. Bila Ip Man nak buka pusat tuition kungfu dekat China tu, kena berhadapan dengan semua teko-teko. Macam tu lah kot kan. Maka Pikramawira rasa tak boleh. Aku tak boleh biar orang lama bully aku macam ni. Maka Pikramawira kata dekat pembesar utusan Majapahit itu, tunggu sat, beta ada pertunjukan nak tunjuk. Maka dia panggil satu orang barber dia. Barber lah saya namakan dalam hari ni. Zaman dulu kira tukang gunting rambut lah, tukang cukur rambut. Mai ke istana, ke Balai Rung Seri, ambil satu orang budak yang paling nakal dekat Singapura, yang tak boleh duduk diam, yang hyperaktif. Maka duduk di situ. Maka baginda tuanku Pikramawira menitahkan agar barber ni, tukang gunting rambut ni, untuk cukur rambut budak tu sampai lincin menggunakan batu beliung, dalam keadaan budak tu memang tak boleh duduk diam. Dia memang hyperaktif, tapi tak mencederakan kepala budak tu. Dan perkara itu dilihat oleh utusan Majapahit depan mata dia. Bagaimana budak tu duduk tak diam, serabut, bisi, lompat tinggi. Tapi tukang gunting rambut yang menggunakan batu beliung itu, dia dapat kikih pelan daripada rambut panjang sampai jadi botak lincin tanpa melukakan kepala budak tu. Betapa halusnya, betapa berseninya, betapa sabarnya rakyat Singapura masa tu. Telitinya je. Dan baginda nak bagi tahu isyarat itu kepada Raja Majapahit. Maka utusan Majapahit minta nak pulang ke Majapahit, maka baginda ambil batu beliung tadi tu, bagi kat utusan tu dan kata kepada utusan itu, hantar batu ini kepada raja kamu. Sebagai maknanya, sebagai tandanya, jangan cabar kerajaan baru. Walaupun kami kecil, tetapi kalaulah jadi apa-apa, kami mampu hancurkan Majapahit dan kami akan kikih kerajaan Majapahit. Bagaimanapun Majapahit mengelak dan memberontak, kami boleh kikih, tarah sampai botak, sampai lincin kerajaan Majapahit. Itu maknanya. Itu orang dulu dia faham macam tu. Hari ni mungkin tak faham. Tapi orang dulu dia faham dah. Tak perlu diterangkan. Ini maknanya. Sekarang tu kami belikan beliung ni. Maka bila utusan Majapahit pulang ke Majapahit, dia tak perlu bercerita panjang. Dia tunjuk saja beliung itu dengan bekas rambut yang dia ada. Maka Raja Majapahit faham ini adalah cabaran kepada beta. Maka Raja Majapahit menyediakan angkatan tentera yang sangat besar. Pergilah mereka menyerang Singapura. Ini berlaku peperangan antara Majapahit dan Singapura. Namun peperangan tersebut sangat dahsyat, menyebabkan sampai ramai yang mati
tetapi Majapahit tetap tak mampu dapat Singapura. Tak dapat menang ke atas Singapura. Lalu kerajaan Majapahit dengan tentera yang sakit baki yang tinggal, pulanglah mereka semula ke Majapahit tanpa repeat, tanpa datang lagi ke Singapura. Itu adalah kisah yang berlaku tentang penubuhan Singapura dan kisah aneh yang menarik tentang simbolik perkelahian antara Raja Singapura Wikramawira dengan Raja Majapahit. Itu kisahnya. Itu episod yang ketiga. InsyaAllah dalam episod depan, episod yang keempat, saya nak sembang, saya nak ceritakan tentang Badang. Kisah Badang yang kita duk tengok dalam TV tu. Bukan yang Datuk Ali Shukri tu. Ni yang versi Suratul Salatin. Apa kisahnya kita akan sambung dalam episod yang keempat, insyaAllah. Teruskan bersama dengan channel ini, dari siri ini. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.